Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi bersama dengan saya iaitu Cikgu Nadira. Okey, terima kasih semua sudi lagi menonton video cikgu untuk kali ini. Okey, cikgu nak membincangkan tentang subjek sains tahun 5 di bawah tajuk keadaan jirim. Okey. Okey, jadi sepanjang video ni apa objektif kita? Kita nak belajar apa jirim. Okey, keadaan jirim, dan jirim ni ada beberapa komponen di bawah dia, iaitu cecair, gas dan juga pepejal. Okey, gas, cecair dan pepejal. Lepas tu perubahan jirim. Okey, jirim dia boleh berubah daripada apa jadi apa. Lepas tu dia punya proses-proses dia perubahan jirim tadi tu, kita ada peleburan, pendidihan, pembekuan, kondensasi, penyejatan. Okey, jadi kita akan belajar semua tu. Dan last nanti cikgu akan ajar kitaran air. Okey, kita akan belajar tentang kitaran air semula. Jadi macam mana terjadinya air hujan. Okey, kita pergi dulu. Yang pertama sekali, apakah jirim? Okey, keadaan jirim. Jirim ialah sebarang objek yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Okey, dia dapat disentuh dan dapat dirasai. Wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okey, jirim ni macam sekeliling kita. Awak tengok ada sekeliling kita, itu adalah jirim yang mana awak boleh sentuh, boleh rasa. Dia ada berat, ada jisim. Jisim tu sebenarnya macam berat lah, bila awak timbang ada nilai dia. Okey, itulah jisim. Okey, lepas tu dia ada dalam 3 keadaan: cecair, pepejal dan juga gas. Okey, jadi jirim ni kita boleh tengok di sekeliling kita ada jirim. Okey, jadi kita akan pergi satu-satu. Daripada pepejal, kita nak belajar apakah sifat jirim bagi pepejal. Mempunyai jisim. Okey, semestinya ketiga-tiga jenis jirim kita ni ada, bukan jenis, keadaan jirim kita ni ada jisim. Lepas tu kalau pepejal ni dia ada isi padu yang tetap. Okey, bentuk yang tetap, tidak mengalir, tidak boleh dimampatkan. Okey, jadi pepejal ni dia tidak boleh mengalir, tak macam air lah, boleh mengalir macam tu. Okey, seterusnya adalah cecair. Isi padu yang tetap. Maksud isi padu yang tetap, contoh macam air. Cikgu nak isi air dalam cawan, cikgu isi air tu boleh naik penuh sampai sini, betul tak? Kan? Okey, jadi ini kita panggil dia mempunyai isi padu yang tetap. Dia boleh memenuhi ruang. Okey, dapat mengalir dan tidak boleh dimampatkan. Mampat tu maksudnya kita nak kompreskan dia. Yang boleh dimampatkan dia, kita bagi pressure dekat dia, hanyalah gas sahaja ada, iaitu tapi gas dia tak ada isi padu yang tetap. Maksudnya kalau awak isi gas kat dalam satu balang, dia tak boleh ada isi padu yang tetap bagi gas. Bentuk yang tidak tetap, semestinya lah, maksudnya kalau isi gas tu dalam botol, dia tak boleh memenuhi ruang. Dia mempunyai bentuk yang tidak tetap dan boleh dimampatkan. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi yang lebih dalam lagi lah, lebih rumit lagi tentang perubahan jirim. Okey, jisim akan berubah keadaannya apabila menerima haba dan kehilangan haba. Okey, jadi perubahan jirim. Okey, betul. Perubahan jirim. Jadi jirim akan berubah keadaannya apabila menerima haba dan kehilangan haba. Jadi ini ada beberapa proses. Kita pergi yang pertama dulu, iaitu proses peleburan. Peleburan adalah proses daripada pepejal kepada cecair. Siapa boleh bagi contoh dekat cikgu? Peleburan ni senang sangat. Kamu pergi peti ais, ambil ais batu, keluarkan ais batu, letak dalam cawan. Okey, ini cawan. Lepas tu kita ada ketulan ais kat sini. Mula-mula ais ni waktu dia beku lagi, kita panggil dalam keadaan pepejal. Dan bila kita biarkan seketika ke atas meja, terkena udara, dia akan mula cair dan menjadi air. Betul. Dan pepejal menjadi cecair. Ini kita panggil, proses ini kita panggil sebagai peleburan. Seterusnya pembekuan. Kalau pembekuan di sebaliknya lah, maksudnya daripada cecair menjadi pepejal. Kamu ambil air tadi, masukkan balik ke dalam
peti, nampak nanti dia jadi ais, dia jadi ais, jadi beku. Okey, itu kita panggil pembekuan. Baik, untuk pendidihan, excuse me. Okey, sorry, bersin pula cikgu. Okey, pendidihan. Nampak tak mak awak masak air kat dapur? Kan? Nah, mak masak air kat dapur, dia ambil air letak atas dapur. Nampak bila dah sampai takat lidih dia nanti, air tu mula menggelegak. Okey, bila menggelegak dia akan keluarkan wap. Jadi dia pendidihan daripada cecair menjadi gas. Apa yang gas tadi? Bila air dah dipanaskan, dia akan keluarkan wap. Satu wap ni. Kan dia menggelegak, keluarkan wap. Tu gas dia tu, ini kita panggil sebagai proses pendidihan. Okey, boleh faham Okey, seterusnya penyejatan. Okey, penyejatan boleh proses perubahan daripada cecair menjadi gas. Okey, dia hanya boleh berlaku kepada di atas permukaan air sahaja. Okey, contohnya, kenapa cikgu cakap di permukaan air? Sebab dia punya faktor untuk menjadi penyejatan ni adalah cuaca yang panas, satu lagi keadaan angin, kelembapan udara dan juga luas permukaan. Okey, luas permukaan tu cikgu boleh tunjuk dekat sini. Contoh, cikgu ada bekas berisi air kat sini. Lepas tu satu lagi bekas dia pendek besar sikit. Okey, dalam cawan. Lepas tu dalam mangkuk. Okey, luas permukaan tu ni. Dia punya luas permukaan dia tu, besar bukaan dia tu. Okey, dia punya mulut atas dia. Lagi satu, kita ada isi air dalam mangkuk tapi lebih besar. Antara A, B, C dan D, yang mana paling cepat penyejatan berlaku? Okey, penyejatan ni contohnya awak ambil air yang berisi dalam bekas tersebut, letak di bawah cahaya matahari. Letak di bawah cahaya matahari, nanti awak akan tengok air tu dia akan keluar melalui wap air dan dia akan tersejat. Lepas tu dia jadi sikit, macam air tu jadi cetek. Okey, jadi penyejatan semakin cepat berlaku kerana luas permukaan cecair semakin besar. Jadi kalau tengok yang ni, arrow dia semakin bertambah. Okey, yang ni penyejatan kurang, ni lebih sikit, ni lebih banyak. Okey, makin lama makin banyak penyejatan yang berlaku sebabnya bertambahnya luas permukaan bekas kita tadi. Okey, satu lagi selain daripada luas permukaan adalah kepanasan. Semakin panas sesuatu keadaan, ada juga keadaan tu, contoh letak dia betul-betul pukul 12 tengah hari, matahari tengah terpacak kan, memang betul-betul tengah panas terik. Letak dalam air dalam satu besen, dalam tak sampai lama awak tengok nanti air tu dah mula berkurang. Okey, satu lagi boleh jadi juga faktor penyejatan ni adalah keadaan angin. Bila angin terlalu banyak, kuat angin, penyejatan juga boleh berlaku, kehilangan air, proses kehilangan air. Okey, sebab cecair tadi dah berubah menjadi gas. Tapi kalau keadaan kelembapan, maksudnya sejuk dengan musim-musim hujan, penyejatan kurang berlaku. Okey, paling senang nak tengok dekat sungai. Okey, kalau panas terik, air sungai tu pun dah mula nak kering, macam-macam nak kering je air sungai pun. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kondensasi, iaitu daripada gas menjadi cecair. Pernah tak bancur kopi ke air teh, lepas tu letak piring dekat atas cawan yang panas tadi. Okey, biarkan beberapa lama, ada titisan air mula turun pada piring. Piring yang awak letak atas tu. Sebab apa? Daripada air tadi yang panas tadi, cecair tadi, dia dah berubah menjadi wap. Okey, dah keluar menjadi gas, dia bertukar menjadi cecair. Okey. Maaf saya, kondensasi kan. Yang tadi kondensasi. Okey, kita ada cawan berisi air panas.
berisi air panas. Lepas tu awak tutupkan dia dengan piring. Ambillah satu piring, letak atas dia. Okey. Air panas akan keluarkan gas. Daripada gas tadi akan nampak ada titisan air pada piring kita tadi. Nampak tak? Pernah tak nampak nanti cawan kita pun berpeluh-peluh? Itulah kita panggil proses kondensasi. Daripada air tadi, daripada gas tadi telah bertukar menjadi cecair. Yang berpeluh-peluh tadi kan, itulah daripada gas tadi dah berubah jadi cecair. Okey, jadi itu sahaja untuk perubahan keadaan jirim. Seterusnya kita nak masuk sikit tentang kitaran air semula jadi. Okey, seterusnya kita masuk kepada kitaran air semula jadi. Ya, kan tadi kita dah belajar proses penyejatan, pendidihan semua tu. Jadi dalam kitaran air semula jadi ada beberapa proses keadaan jirim yang kita guna kat sini. Okey, sebagai contohnya, okey, ini adalah air laut. Okey, anggap je lah ni air laut. Okey, lepas tu air laut pada cuaca yang panas, dia punya cuaca yang panas, dia akan berlaku penyejatan. Okey, penyejatan daripada air tadi telah naik ke atas. Okey, penyejatan daripada air menjadi wap air. Okey, air tersejat menjadi wap air. Okey, jadi air naik ke atas, tapi kita tak nampak lah air tu naik. Kita tak dapat nampak dengan mata kasar. Okey, sebabnya dia wap air je yang naik pada waktu panas. Okey, wap air naik ke atas. Lepas tu apabila wap air tadi telah naik ke udara, dia akan menjadi lebih sejuk. Okey, bila dekat udara menjadi lebih sejuk dan terkondensasi menjadi wap air. Okey, dia menjadi kondensasi menjadi wap air yang lebih banyak. Okey, dia jadi wap air lebih banyak. Wap air tadi jadi banyak. Okey. Okey. Lepas tu titisan air jadi maaf saya, sini titisan air. Okey, tadi kan wap air akan tersejat ke udara. Bila tersejat ke udara, dia semakin sejuk. Bila semakin sejuk, wap air ni mula menjadi titisan air sebab dia dah terkondensasi. Kondensasi kan kita belajar tadi yang cawan dia berpeluh tadi tu, daripada wap menjadi air. Okey, bila dia dah terkondensasi menjadi titisan air. Jadi titisan air ni jadi banyak dekat dalam awan kita tadi. Okey, titisan air anggaplah banyak titisan air dalam awan. Jadi bila titisan air tu dah semakin banyak, dia dah bergabung menjadi banyak, dia membentuk awan. Okey, bila membentuk awan, gabungan titisan air kecil dan awan tadi menjadi berat. Saya ke sini, maaf. Okey, gabungan titisan air kecil dan awan berat. Lalu titisan air tadi pun akan jatuh, akan turun semula sebagai air hujan. Macam itulah air hujan, macam mana hujan berlaku. Okey, jadi bila tadi dah terkondensasi daripada wap air, dah jadi titisan air, jadi dia membentuk awan. Bila awan dan juga gabungan titisan air ni dah semakin banyak, awan menjadi berat, mulalah turun titisan air yang turun sebagai hujan. Jadi hujan tadi akan masuk ke dalam air laut dan proses ini akan berulang. Okey, dia akan berulang, turun balik. Jadi inilah kita panggil kitaran air semula jadi. Jadi apakah kepentingan kitaran air semula jadi kepada kehidupan manusia? Adalah dia dapat mengimbangi suhu bumi kita ni. Okey, dia dapat mengimbangi suhu bumi. Okey, membantu mengimbangi suhu bumi. Jadi kalau panas, okey, dia turunkan hujan untuk sejukkan bumi. Macam itulah bila kita panas terik, sekejap tu nanti hujan. Kan, biasa tak dengar orang kata, oh panas ni mesti nak hujan. Kan. Seterusnya dia akan membekalkan air yang bersih. Sebabnya air kita ni sentiasa bertukar, naik atas, turun ke bawah. Tak ada penapis pun kan. Naturally, semula jadinya berlaku pertukaran air tadi. Lepas tu dia akan menjaminkan bahawa bekalan air yang bersih dan juga cukup.
Okey, jadi air ni adalah sumber semula jadi. Jadi itu sahajalah untuk penerangan cikgu untuk tajuk jirim. Okey, keadaan jirim. Dan last sekali kita ada masuk sikit tentang kitaran air semula jadi. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jadi jangan lupa untuk like channel Pusat Tuition Malaya, channel YouTube ni, dan juga like diorang punya website e-tuition, dan boleh tonton banyak lagi video daripada tutor-tutor lain dekat sana. Okey, jadi stay safe everyone. Jangan lupa ulang kaji. Okey, jumpa lagi kita nanti. Okey, bye. Assalamualaikum.